ini kami akan membentangkan tajuk bagi falsafah pendidikan negara, bagaimana ia dapat melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam. Untuk pengenalan, apakah itu falsafah? Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Dalam konteks ini, falsafah pendidikan negara dapat melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai fizikal dan rohani yang baik. Ianya dapat diterapkan dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang membawa keistimewaan dan keharmoni dari segi intelek dan rohani. Yang kedua, mengambil dari falsafah pendidikan negara, pendidikan itu sendiri ialah satu sistem dalam sesebuah kehidupan di mana ia menjadi satu latihan bagi manusia membentuk diri sebagai insan yang cemerlang menurut Islam. Pendidikan dalam Islam sebenarnya sudah pun merangkumi semua aspek kehidupan. Ianya telah diambil kira dari hakikat kejadian manusia. Maka bagaimana seseorang itu boleh menjadi insan yang cemerlang menurut Islam berpandukan falsafah pendidikan negara? Ianya melalui pembangunan insan. Masyarakat akan dihidangkan dengan pembangunan holistik yang lengkap. Pembangunan holistik yang lengkap adalah agenda utama dalam sesebuah pendidikan untuk mengalami perubahan dan transformasi diri individu dari satu tahap ke satu tahap. Melalui pembangunan insan juga, ianya dapat melahirkan insan yang mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada falsafah pendidikan negara, matlamat pendidikan negara adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dari semua elemen. Elemen-elemen ini penting untuk disepadukan bagi pembangunan insan agar tidak berlaku kepincangan atau kekeliruan terhadap kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya. Maka dengan adanya falsafah pendidikan negara, ia akan mendorong masyarakat dapat menerapkan unsur nilai-nilai murni. Okey, seterusnya bagaimana falsafah pendidikan negara dapat melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam adalah dengan melalui usaha yang berterusan. So, dapat lihat di sini bahawa Islam menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat. So, dalam konsep pendidikan sepanjang hayat ni, dari sudut perspektif Islam, di mana Islam menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan secara berterusan. So, melalui pendidikan secara berterusan ini, usaha yang berterusan perlu diletakkan dalam diri seorang insan itu untuk terus cemerlang. So, seseorang insan itu harus konsisten dalam melakukan sesuatu perkara yang dilakukannya untuk terus cemerlang. So, seterusnya individu mampu mengikuti perkembangan semasa. So, melalui poin ni, kita dapat lihat yang melalui usaha yang berterusan, so melalui usaha yang berterusan tanpa usaha yang putus asa, seseorang insan itu dapat berkembang. So, kita dapat untuk memperbaiki sistem pendidikan. Di samping untuk meningkatkan sistem pendidikan yang memenuhi keperluan semasa. Okay, poin yang ketiga adalah memperbaiki diri seorang insan dalam mencari kesempurnaan. Okay, dalam poin ini, dalam usaha yang berterusan, akan ada cabaran yang akan dihadapi. So, daripada cabaran yang dihadapi, lebih menyayangi ilmu yang diperolehinya dan sentiasa bersyukur. Seterusnya, ikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. So, melalui poin ini itu akan di samping melahirkan insan yang cemerlang, ini juga dapat melahirkan insan yang berakhlak cemerlang. Okey, yang poin yang seterusnya, tuntutan Islam. So, usaha yang berterusan ini juga adalah satu tuntutan Islam di mana individu yang mendapat pendidikan yang tertinggi, so dekat sini seterusnya dia mampu mengkaji tentang kewujudan dan fenomena alam selaras dengan tuntutan Islam yang menggalakkan manusia atau insan untuk berfikir tentang kewujudan alam ini. So, melalui usaha yang berterusan ni, so dapat ilmu tu
Dan insan itu akan yakin bahawa kewujudan dan fenomena alam tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ada penciptanya. So selain manusia turut dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir alam. So poin yang terakhir adalah mampu mencorak insan ke arah kecemerlangan. So akhirnya akan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Selain mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Di samping itu, mampu memanfaatkan seluruh potensi diri bagi keperluan sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Di samping itu, melalui usaha berterusan ini, mampu mencorak insan ke arah kecemerlangan dengan sikap jujur dan berdedikasi dengan kerja yang dilakukannya. Okay, melalui usaha yang berterusan ini mampu melahirkan insan yang cemerlang. Ini terbukti daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang seorang ilmuwan terulung di mana pendidikan amat penting, tidak kira umur. Itu je. Okey. Bagaimana falsafah pendidikan negara dapat melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam? Seterusnya kita dapat melakukan apa yang kita dapat lakukan adalah pendidikan Islam sebagai matlamat dan tujuan hidup. Okay. Poin yang pertama, 4 aspek yang menjadi tunjang pembangunan dan perkembangan individu. 4 aspek itu ialah aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui 4 aspek ini, kita telah dapat merangkumi melalui pendidikan Islam, ia dapat menjadikan seseorang individu ataupun masyarakat itu masyarakat yang sangat masyarakat yang mengikut panduan yang telah diajar dalam Islam. Ini kerana Islam ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu untuk jadikan petunjuk dan panduan kepada kita umatnya. Seterusnya, melalui 4 aspek juga ini, ia dapat membantu seseorang individu untuk berkembang dan berkembang menjadi seorang insan yang lebih sempurna dan terbaik dalam kehidupan. Poin seterusnya mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai matlamat dan tujuan hidup, kita akan mendapat keistimewaan dan kelebihan yang telah dinyatakan oleh Sayyidina Ali. Antaranya ialah merupakan pewaris Nabi. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi bahawa orang-orang yang berilmu adalah pewaris para Nabi. Selain daripada itu, orang yang mempunyai pendidikan Islam sebagai matlamat dan panduan ini akan mempunyai ramai kawan. Sayyidina Ali berkata, para hartawan menghimpun banyak musuh disebabkan hartanya, manakala para ilmuwan menghimpun ramai kenalan disebabkan ilmunya. Selain itu, kita dapat selain itu, orang yang berilmu ni taat kepada Allah SWT. Berdasarkan surah Al-Fatih ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT itu di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Okay, poin seterusnya, menghasilkan Muslim berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak. Melalui poin ini adalah matlamat utama daripada falsafah pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia. Ini kerana ia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menuju ke arah menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa. Jelasan falsafah pendidikan Islam secara teorinya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini kerana pendidikan Islam bukan sahaja membicarakan tentang perkara kecil, perkara yang beremeh, malah turut membincangkan hal-hal pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Secara tidak langsung, ia menerapkan suasana pendidikan dan setiap individu supaya mereka lebih mudah menyesuaikan diri dalam bermacam keadaan.
Dari pandangan lain, pendidikan Islam ini dianggap sebagai salah satu aspek yang penting dalam mengangkat akal dan intelek masyarakat. Kesannya adalah kesannya ke atas matlamat tujuan sebenar pendidikan Islam iaitu inginkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik di samping menghasilkan produk bagi masyarakat yang mempunyai perasaan dan mempraktikkan nilai yang baik sesuai dengan budaya hidup masyarakat sekarang. Jadi melalui pendidikan Islam ni dia mestilah berlandaskan waktu supaya ia lebih bersesuaian dengan semua peringkat masyarakat. Seterusnya. Baiklah. Perpaduan di kalangan rakyat. Sebelum tu mari kita lihat apakah matlamat FPK di Malaysia. Di antara matlamat FPK adalah ini untuk melahirkan perpaduan antara rakyat di Malaysia. Baiklah. Bagaimanakah perpaduan ini penting dalam melahirkan insan yang cemerlang? Okey, mari kita lihat apakah sebab dia. Okey, antara sebab perpaduan itu penting adalah mungkin dikatakan kerana perpaduan adalah benteng dalam setiap organisasi. Okay. Dalam setiap organisasi mesti ada 4 perkara, iaitu at-tahabbu fillah, yakni berkasih sayang sesama insan kerana Allah. Dan yang kedua adalah at-tawadhu'. At-tawadhu' yakni merendah diri. Yang ketiga adalah al-hilm. Al-hilm ini adalah dalam bahasa Melayunya al-hilm adalah bersabar dengan orang yang kita bercakap dengannya. Dan yang keempat adalah at-tatawu'. At-tatawu' itu adalah maksudnya adalah bermuafakat, yakni bersaling bermuafakat itu seperti sebagai contoh, kalau A meminta kepada B untuk melakukan sesuatu, maka B melakukannya dengan seperti mana yang A sebutkan, maka itu adalah muafakat. Baik. Kata ulama, at-tatawu' itu sangat penting. Sekiranya tidak ada tatawu', yakni tidak ada permufakatan, maka kerja dakwah tidak akan dapat dilaksanakan. Baik, poin yang seterusnya adalah akidah yang benar. Dalam perpaduan mesti ada akidah yang benar. Di Malaysia, walaupun kita berbilang kaum, namun agama rasmi kita adalah Islam. Dan Islam, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay. Lihat bagaimana di luar sana. Seperti contoh di negara Iraq, banyak berlaku peperangan, pembunuhan dan banyak lagi kerosakan yang lain. Ini kerana mereka berbeza daripada sudut akidah. Walaupun mereka satu kaum yang ataupun satu bangsa yang sama, tetapi mereka di kalangan mereka ada akidah yang salah, yakni fahaman yang berbeza. Jadi sebagai contoh, fahaman yang berbeza seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menurut dalam pejabat mufti wilayah, Mu'tazilah ini antara fahaman mereka ini ingin melakukan sesuatu yang dipanggil untuk menegakkan khalifah. Okay. Sekarang ini khalifah sudah tidak ada
tetapi mereka ingin melakukan untuk mengangkat khalifah sebagai suatu tunjang utama mereka. Dan mereka berfahaman juga sesiapa yang tidak mengikut pendapat mereka, maka halal darah bagi mereka yang tidak mengikut pendapat Mu'tazilah ini. Sekarang ni Mu'tazilah telah Mu'tazilah ini telah bertukar nama. Mereka tukar nama kepada Hizbut Tahrir. Tujuan mereka untuk tukarkan nama adalah untuk memasukkan fahaman-fahaman mereka dan mengelirukan umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Jadi, bagaimanakah akidah ini dapat menyatupadukan umat? Okey, mari kita lihat kata ulama. Kata ulama, ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan saudara yang berlainan akidah. Saudara di sini maksudnya adik-beradik. Okey. Jadi, dengan akidah yang benar, maka kesatuan ataupun perpaduan antara bangsa, tak kira kaum ataupun warna kulit, maka itu akan menyatupadukan umat dengan akidah yang benar. Baik. Secara konklusi awalnya, maka perpaduan hanya dapat dibentuk dengan akidah yang benar, dan dengan perpaduan yang sepadu pasti dapat melahirkan insan yang cemerlang. Baik, okay, mari kita lihat berdasarkan cadangan. Antara cadangan yang dapat diutarakan, okay, rakyat Malaysia mestilah mengekalkan keharmonian dalam suasana hidup bermasyarakat. Bagaimanakah ini dapat dilaksanakan? Yakni dengan saling berkasih sayang seperti yang telah disebutkan tadi. Baik, seterusnya adalah mematuhi setiap undang-undang. Yakni pematuhan setiap undang-undang ini perlu kepada tatawwu', yakni muafakat. Maka kalau tak ada muafakat, maka satu kerja dakwah ataupun satu organisasi itu tidak dapat menjalankan kerja dengan sempurna. Baik, dan seterusnya menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sangat penting. Okay. Kenapa ilmu pengetahuan ini sangat penting? Seperti yang kita maklum, ilmu ini adalah tunjang utama kepada setiap perkara. Dan tanpa ilmu, sesuatu perkara itu agak mustahil dan sukar untuk dilakukan. Okay. Dan yang seterusnya, perpaduan yang pembangunan Islam perlu kepada beberapa fasa, yakni fasa ilmu dan fasa menegakkan, fasa untuk melaksanakan ilmu, dan juga pembangunan dalam Islam juga perlu kepada hikmah, yakni kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini perlu kepada ilmu juga. Okay. Dan itu adalah poin daripada saya. Terima kasih. Okay, kesimpulannya, kita dapat lihat pendidikan merupakan kepentingan pada masa kini untuk mencorak seseorang insan itu agar terus cemerlang. Okay, seterusnya, falsafah pendidikan negara berperanan dalam pembangunan modal insan. So, di sini dapat lihat bahawa falsafah pendidikan negara ni menjadi tunjang untuk seseorang insan untuk terus cemerlang melalui falsafah pendidikan yang telah digubal. Okey, poin ketiga, lebih ramai pakar dalam pelbagai bidang mampu dihasilkan. Okey, melalui apa yang telah dibincangkan, dapat lihat bahawa insan yang cemerlang mampu dilahirkan
dan pelbagai jenis pakar dan pelbagai bidang mampu dihasilkan pada masa akan datang. So poin yang keempat, Islam mempengaruhi falsafah pendidikan negara. Okey, dapat kita lihat tadi ada beberapa poin yang dapat lihat yang falsafah pendidikan negara ini ada juga dipengaruhi oleh Islam. Okey, poin yang kelima, empat aspek yang harus dipelihara, iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam menyatukan seseorang insan itu untuk terus mencapai kecemerlangan. So poin yang keenam, falsafah pendidikan negara juga menjadi teras dalam pendidikan negara. So dalam pendidikan negara ni, falsafah pendidikan negara tu menjadi macam tunjang untuk seorang insan itu untuk melangkah ke hadapan untuk terus cemerlang di masa akan datang. So yang terakhir, masyarakat harus membuka minda untuk menonjolkan diri ke arah kecemerlangan. So kesedaran dari setiap insan itu harus dipupuk dalam diri seseorang untuk melonjakkan dirinya ke arah kecemerlangan agar mampu mengubah masa depan negara, masyarakat dan diri sendiri. Okay, sekian, terima kasih.